siapa yang dibukakan pintu dari kebajikan, Allah Ta'ala datangkan kepada dia tu peluang buat baik, maka hendaklah dia menggunakan peluang tu, rebut peluang tu, jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan, kerana sesungguhnya dia tiada mengetahui bila pintu itu akan ditutup di hadapan dia. Ini cerita tentang bicara taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan faruj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tanalu bihir ghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala nusabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjemaah pada maghrib sebentar tadi, bahkan mengizinkan kita untuk duduk sebentar untuk menuntut ilmu pesanan daripada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dalam masa yang sama, jangan lupa kita berniat iktikaf, tuan-tuan ya. Niat iktikaf dapat pahala, mudah-mudah gitu aja. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, segala sesuatu mengenai taubat. Telah berkata Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani pada majlisnya di Ribat pada Ahad 10 Syawal 545 Hijri. Sekarang 1444. Tolaklah 545. 900 tahun lebih. 900 tahun lebih lama dah. Timbulnya iman sesudah Islam. Baik. Telah bersabda Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khairi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu dari kebajikan, Allah Ta'ala datangkan kepada dia tu peluang buat baik, maka hendaklah dia menggunakan peluang tu, rebut peluang tu, jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan, kerana sesungguhnya dia tiada mengetahui bila pintu itu akan ditutup di hadapan dia. Ini cerita tentang bicara taubat. Ada orang yang tertentu terdetik taubat dia ketika berada di kelab malam. Ada orang tertentu terdetik dia nak bertaubat apabila terlihat wajah orang soleh lalu di depan dia. Ingat Ana, Abang Ijam Medicine, ketika mana dia sibuk mengajar scuba diving, kan, untuk warga asing, foreigner Muhammad Saleh semua tu di pulau perhentian. Satu ketika dulu lama dah, tiba-tiba ternampak muka ni aku kenal, Sahibus Samah Datuk Mufti Ishaq Bahrom almarhum, tuan-tuan nama dah kan. Lalu diterfana, aku dah lama leka dalam dunia aku selama ni dengan dunia rock dan sebagainya, dengan berkeliling dengan foreigner ni pakai pakaian berenang tahu je lah kan. Tiba-tiba ternampak Sahibus Samah bercuti bersama keluarga di situ, wajah orang soleh. Bila kita tengok, clear hati dia tu jernih, nak menjangkiti hati orang yang nak kepada kejernihan tu, lalu dia dapat, tuan-tuan. Dan bertitik tolak dari situ, lalu dia bertemu dengan Datuk Ishaq Bahrom, lalu dia meminta nasihat. Pendek saja nasihatnya, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, ya? Lagi kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Subhanallah, hatinya ketika itu kering dengan rohani yang menipis. Sehari dua selepas itu dia dihubungi telefon, ayahnya telefon, kan? Jam, kau dalam resah gelisah kan? Macam mana ayah tahu? Ayah kan ayah kau, ayah di imam, tuan-tuan, kan? Mengajar ngaji taranum tajwid tu dah biasa dah.
Suatu orang yang pandai tajwid, dia pandai taranum, bagilah lagu apa. Nak nyanyi ni selamba je nyanyi. Tapi orang yang pandai nyanyi belum tentu pandai tajwid dengan taranum. Gitu. Dalam seni taranum dan tajwid tu, subhanallah, mengajar kita lafaz-lafaz huruf yang tepat, yang betul, beserta dengan lagunya tinggi rendah, pitching tak lari, lari tak lari, ikutlah, semua ada. Subhanallah, itu kelebihan, kan? Baik, bertitik tolak daripada situ, balik dia ke rumah di Negeri Sembilan. Barulah berubah menjadi seorang da'i, menarik orang pada jalan taubat. Gitu tuan-tuan ya. Itu satu bab. Satu lagi adalah apabila Allah Ta'ala datangkan kepada kita peluang untuk buat baik. Contoh, baru-baru ni ada satu TikTok ataupun Facebook, ada satu video. Seorang perempuan, dia menyelusuri satu taman perumahan. Dia kedengaran seolah-olah ada suara anak anjing yang minta tolong. Lalu dia pergi ke pagar rumah banglo tu, nampak tak betulan rumah ni. Kan lama macam tak ada orang ni. Lalu dia masuk. Memang ia tak berkunci pagarnya. Dia pun ke tepi rumah tu, nampak memang betul ada seekor anak anjing yang bulu kerinting-kerinting tu. Kan? Ditambat dengan rantai dan diikat pada selak pintu supaya tak boleh bergerak. Dengan kusut masai dan kurus kering dia, kelaparan dan dahaga. Wanita Melayu ni balik ke kereta, dia ambil wedges yang belum lagi diusik, siap dengan dia punya keju lagi, cheese-nya tu masih penuh. Lalu diberi kepada anak anjing tu. Kemudian dia kembali pada kereta, ambil pula air mineral, bubuh pula dalam bekas, dia tolak dengan kaki dia. Takut nanti kena gigit dan sebagainya lah. Kesian, punyalah kesian. Sekejap saja habis, selesai. Dia kata ni tak cukup. Dia balik rumah, ambil ayam goreng pula bawa. Kerana simpati dia kepada haiwan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali perempuan ni dia tahu kisah seorang pelacur yang masuk ke dalam syurga kerana memberi minum seekor anjing menggunakan sepatunya. Kan? Yang mana anjing tu tak boleh nak masuk ke dalam telaga, melainkan ada orang bantu. Lalu si pelacur ini keluarkan kasutnya, cedok air, beri minum pada anjing. Lalu asbab kebaikannya itu dengan takdir Allah dijadikan dia ahli syurga. Tak mustahil, mungkin wanita Melayu ini pun menikmati benda yang sama dengan izin Allah. Gitu tuan-tuan. Mana kata bila ada peluang kebaikan depan kita, rebut terus, jangan fikir panjang. Gitu kan? Baik, wahai kaumku, gunakanlah peluang hidup ini selama pintunya masih terbuka. Apa dia tuan-tuan? Nyawa. Kita masih bernyawa hari ini, maka rebut peluang. Masih muda lagi, ya rebut peluang. Kerana khawatir tak sempat tua. Sedang ada kelebihan wang ringgit, ada ni. Orang minta sedekah, nampak betul, memang betul dia ni orang susah ni. Maka kita bagi. Kan? Kita yakin betul ni, kita pun bagilah. Macam tu kan, tanpa perlu berkira. Begitu juga tiba-tiba ada berlakunya kemalangan jalan raya, kita ada ilmu, kita ada skill. Jangan kita kata tak apalah, nanti ambulans sampai dia buatlah. Tak apalah, budak-budak food panda ada, dia singgah bagi bantuan tu. Kita pun berlalu pergi. Tiba-tiba pada satu hari kita yang kena kemalangan. Bagaimana perasaan kita bila orang tu dia lalu saja tanpa menolong, sedangkan orang tu mampu menolong? Kita menyumpah dia dalam hati tuan-tuan. Dan saat orang terkapai-kapai nak minta nyawa umpamanya lah, lalu kita buat dek saja, sebenarnya peluangnya adalah peluang yang sangat besar dapat pahala. Gitu tuan-tuan ya. Sekurang-kurang at least dia jaga trafik, sekurang-kurang dia telefon ambulans, hospital dan sebagainya. And sekurang-kurang dia baringkan orang tu. Bukan baringkan terlentang, mengiring. Dia tak boleh terlentang. Biasanya mangsa kemalangan, dia akan panik dan dia akan pejamkan mata. Kenapa dia pejam mata? Sebab dia nak dapatkan relax, nak bagi tenang. Silap cara dia tu, sebab dia mungkin akan pengsan yang kita tak tahu bila-bila. Cara yang betul ngiringkan dia. Lengan kanan dia ni di bawah kepalanya ni, lengan kirinya di bawah perut, macam tu, supaya dia tak terlentang. Kenapa? Kalau dia terlentang dan dia pengsan, lidah dia akan jatuh dan blok pernafasan dia. Apabila lidah dia turun, blok pernafasan selama 4 minit, tak sampai oksigen ke otak, maka akan berlaku brain death.
Macam tu tuan-tuan ya. Ana cerita ni berdasarkan ana belajar dengan penyelamat Hospital Kuala Lumpur. 2 kali ana kursus dengan dia orang. Satu kursus yang pertama, kemudian kursus yang kedua refresh balik kan, sebagai penyelamat untuk tenaga nasional berhad. Gitu tuan-tuan ya. Jadi kita ada peluang, kita ada skill, rebut peluang tu. Begitu ya. Baik. Gunakanlah masa sekarang untuk memperbanyakkan kebajikan selama kamu kuasa melakukannya. Lebih-lebih lagi namanya taubat. Menyesal atas kelakuan dosa yang dicela oleh Allah. Baik kecil, baik besar. Lebih-lebih lagi dosa khurafat, syirik. Begitu ya. Dan pintu taubat ini masih terbuka selagi nyawa belum sampai ke ghargharah. Ni, sini. Nyawa belum sampai sini. Pertama. Yang kedua, sebelum matahari diterbitkan terbalik daripada barat ke timur, terbalik, maka ditutup pintu taubat ketika itu. Baik. Gunakanlah peluang ini untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, menyesal. Kedua, berazam untuk tidak mengulanginya. Ketiga, mempelajari ilmu dan beramal serta ikhlas kepada Allah. Dan seterusnya yang keempat, cari sahabat-sahabat yang baru, tutup sahabat-sahabat yang lama. Rakan-rakan yang lama, blok. Tidak ada lagi ruang untuk berhubung semula kerana mereka akan menarik kepada kelakuan lama yang jahat tu. Ini syarat kesempurnaan kepada taubat. Baik. Masuklah ke dalam gerbangnya selagi pintu gerbangnya masih lagi terbuka buat kamu. Gerbang apa? Keampunan, kemaafan Allah. Gunakanlah peluang sekarang ini untuk berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala selagi pintunya masih terbuka. Gunakanlah masa ini untuk memasuki ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh selagi ada masanya. Maknanya kalau orang lelaki, cari orang lelaki kawan baru. Orang perempuan, cari orang perempuan kawan baru. Jangan orang lelaki pergi cari wanita solehah buat kawan baru. Itu bukan buat kawan, tu buat kahwin namanya. Begitu juga orang perempuan pun sama. Dia nak mengadu masalah, mengadu dengan muslimah yang solehah, yang boleh dipercayai, menjaga kerahsiaannya. Jangan pula dia terima cerita, dia khabar kat orang lain pula. Dia khabar kat orang tu, dia beritahu, kau ni aku cerita dengan kau je tau, kau jangan pasing kat orang lain pula. Dia pun pasing juga. Lepas tu dia cakap juga, aku cakap dengan kau je ni, jangan cerita dengan orang lain. Berapa kali banyak, jangan cerita juga tu. Tu satu bab. Baik. Wahai kaumku, binalah agama kamu semula mana-mana yang sudah kamu robohkan dahulu. Banyak tuan-tuan je, benda yang kita wajib ganti namanya solat qadha, solat fardu. Apakah kita dah ganti belum? Tak ingat ustaz. Sedangkan solat tu wajib tu. Solatlah istikharah. Minta petunjuk dengan Allah. Solat apakah yang kita perlu solat? Dan berulang kali banyak manakah yang kita perlu buat? Maka setiap harilah kita solat istikharah. Setiap harilah Allah Ta'ala dorongkan kita. Solat apa yang kita kena laksanakan? Jika solat fardu itu yang ditinggalkan secara sengaja, bermula akil balik dulu, maka wajib ganti dan wajib segera gantinya. Jika solat fardu itu ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja, tertidur, mak lambat kejut, mak pun tertidur, contohnya lah zaman kita remaja tu, dah akil balik dah pun, mak terlupa nak kejut, dah terhutang, wajib ganti? Ya, wajib. Tetapi sunat gantinya segera. Sunat segera tu, tak wajib segera. Tetapi jika disegerakan, afdal, lebih baik. Gitu kan. Baik. Cuci diri kamu mana-mana yang sudah kamu najiskan. Tuan-tuan, maksiat ni dia umpama najis. Dia umpama benda yang berbau tak sedap. Bayangkan kita menghadap raja dengan pakaian baju Melayu tempah mahal-mahal, 300, 500 sepasang, sampin pun beribu harganya. Siap dengan songkok, bukan baldu nipis, baldu tebal. Nak berhadap dengan raja ni, nak menerima pinggan. Tetapi di dalam saku kita, dalam poket kita ada segumpal tai kambing kita bawa. Jadi mana yang mempengaruhi situasi tuan-tuan? Apakah pakaian yang cantik atau najis tadi?
Sebab dia berbau. Jawapan dia najis tadi. Jadi sedap tak nak beradat raja dalam keadaan kita bawa najis? Tak best. Begitulah amal soleh jika masih lagi bergelumang dengan maksiat. Semayang buat, rasuah jalan laju je. Tak apa, nanti aku taubatlah masa haji. Pergi haji, balik buat rasuah, beli tender dan bayar suap sekali supaya dapat memenangi tender, umpama contoh. Kan? Allahu Akbar. Berulang-ulang. Tak apa, nanti pergi haji taubatlah. Poyo ayat amat namanya. Dan ditipu oleh nafsu diri semata-mata. Jangan. Ar-rashi wal-murtashi finnar. Pemberi dan penerima rasuah ke neraka, kata Nabi SAW. Jangan main-main. Yang mana api neraka itu 70 kali ganda kepanasan api dunia. Warnanya apa? Hitam. Kita tak pernah tengok api warna hitam tuan-tuan atas dunia ni. Tak pernah tengok. Yang pernah tengok warna biru, warna putih, warna merah, warna oranye, warna kuning. Gitu dia. Baik. Mana-mana yang sudah rosak hendaklah kamu perbaiki segera. Mana-mana yang keruh hendaklah segera dijernihkan. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Ya. Ada orang semayang, tapi hubungan dengan manusia tak jaga. Ada orang mengadu, Ustaz, saya ada seorang jiran, dia berlembu. Tapi saya dah maafkan dia. Cuma saya nak cerita dengan Ustaz lah. Yang saya maafkan dia tu sebab dia dah meninggal. Saya nak cerita dengan Ustaz, Allah Ta'ala terima tak kemaafan saya pada diri dia tu? Apakah ada lagi dalam hati rasa kerugian yang tak dituntut? Itulah, perasaan tu ada lagi dalam hati. Apa kisahnya tuan-tuan? Si fulan ni jirannya ini membela lembu. Dilepaskan lembunya di dalam kampung memakan tanaman orang lain. Termasuk tanaman orang yang mengadu ni lah. Dan ubi yang ditanam habis pucuknya, pucuk ubi. Anak pokok pisang selamat jalan. Dan dibaham oleh lembu si fulan. Baik. Apabila diadukan mat, bukan nama sebenar. Kan? Lembu kau makan tanaman aku sekian. Aku habis banyak ratus dah. Lembu kau makan. Apa cerita ni, Mat? Kau dah tahu aku bela lembu, kau pagarlah tanah kau. Yang sepatutnya siapa yang pagar, tuan-tuan? Tuan lembu tu pagarkan lembunya supaya tidak masuk tanah orang. Ini terbalik. Menunjukkan jahil. Baik. Kalau jika sekiranya kemaafan tadi atas kerana kesalahan, salah laku lembu tu, tapi belum settle lagi, bagaimana dengan hutang gantian tanaman yang telah musnah, yang telah habis dimakan? Maka jika sekiranya benda tu ada tersangkut dalam ni, belum dihalalkan lagi. Kalau dihalalkan, selesai orang ni. Kalau belum, sangkut si fulan ni. Itulah kita beritahu. Gitu kan. Khawatir takut sangkut. Tak jumpa tuan-tuan di Malaysia kita ni, orang yang mengadu lembu si fulan makan tanaman si fulan, dia bayar ganti rugi. Tak jumpa kot. Contoh, lembu seseorang dilepaskan tidur atas jalan. Lalu mak motor tengah-tengah malam balik nak ziarah mak, nak ziarah ayah di kampung. Kalau lembu hitam sama gelap dengan malam. Terlanggar, meninggal budak motor tu. Kan? Ada tak tuan motor dia datang jumpa dengan waris si mati? Lembu aku kena langgar dengan anak kau, bayar RM5,000. Bayar RM5,000, ada tak? Tobat lahum, tak ada. Sebab dia yang akan menuntut atas kematian ni, bayar aku RM500,000. Senyap tuan lembu. Duk menikus dalam rumah. Menyorok bawah katil barangkali. Macam tu kan. Tak nak bayar ganti rugi kehilangan nyawa orang dengan kecerobohan dia melepaskan lembunya. Ya Allah. Kamu ada akal? Akal kamu letak mana? Apakah kamu lebih teruk daripada lembu tu? Itu bahasa keras lah tu. Bahasa kasar lah tu. Jangan buat macam tu. Nyawa orang kita pelihara satu nyawa orang mukmin seolah-olah kita menjaga seluruh nyawa orang mukmin. Itu kaedahnya. Bila kita tak jaga seorang, seolah-olah kita membunuh semua orang. Nyawa orang bukan boleh buat main-main. Bahkan dengan kecerobohan kita itu menyebabkan kena bayar denda kepada keluarga si mati RM1 juta. Ini hukum syarak, tuan-tuan.
Begitulah juga tentang orang yang menggunakan jalan raya sesuka hati dia, nak belok-belok, nak kona-kona, nak U-turn walaupun di tempat yang salah, hingga menyebabkan kematian orang lain. Dia kena bayar denda tu pada hukum syarak. Kerjaan kita tak laksana, tapi dalam undang-undang Islam termaktub tu. Kalau tidak, dia dianggap hutang di akhirat. Khawatir bagi orang yang jenis-jenis culas cuai ni, bawa suka hati pentingan diri ni, ada orang lain mati sebab dia. Tiba-tiba di akhirat dia muflis. Bukan dia tak buat haji, buat. Bukan dia tak solat, solat. Bukan dia tak puasa, puasa. Tapi muflis. Sebab pahalanya akan bertukar pergi kepada si mati tu nanti. Kan? Rupa-rupanya pahala yang pergi pada orang lain ni bukan soal bicara lidah yang menyakiti orang, bukan soal tu sahaja. Banyak benda rupa-rupanya tuan-tuan. Jadi kita ahli masjid, ahli surau ni, jangan buat kelakuan-kelakuan yang macam tu, yang menyebabkan orang lain cedera sebab kita. Jangan. Itu dah. Baik. Hak orang yang kamu rampas hendaklah dikembalikan. Kemudian kembalilah kepada Tuhan kamu, Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kamu lari dan tinggalkan dia lagi. Setelah mana bertaubat tu, dah dapat pimpinan, ada kawan-kawan yang baik tu, jangan balik kepada kawan-kawan yang lama. Kerana kawan-kawan yang baru inilah orang yang menarik kepada kebaikan, membetulkan masa tersalah, mengajak kita masa kita malas, dan meluruskan kita masa kita condong sengit dan sebagainya. Itulah orang panggil istilahnya, bergaul dengan tukang jual minyak wangi, dapatlah wanginya. Bergaul dengan tukang besi, serpihan panas besi itu, besi-besi kecil yang merecik itu pun kena pada kita. Silap-silap melecur. Begitulah. Wahai gulam, wahai saudara, di sini dunia ni, tiada sesiapa pun yang boleh engkau harapkan selain Tuhan penciptamu sahaja. Allah Ta'ala gerakkan diri manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia dan kelakuannya. Gitu. Maka mintalah dengan Allah. Nescaya Allah Ta'ala akan dorongkan hati manusia tu untuk dekat dengan kita, orang-orang yang baik di sisi Allah. Itulah. Jika engkau duduk bersama Tuhan penciptamu, hati kita berhadap dengan Allah, bukan berhadap dengan manusia, maka jadilah engkau hamba kepada Allah. Tapi kalau hati kita berhadap dengan manusia, ini kena bayar ni, kalau tak bayar ni tak dapat projek ni, kan? Ulur lah. Maknanya hati kita dengan manusia, maka kita menjadi hamba kepada manusia. Situlah. Engkau melintas padang pasir atau memintas jalan ke mana pun, hatimu dengan dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila orang hatinya lekat dengan Allah, sentiasa ingat, diperhatikan. Namanya apa? Ihsan. Apakah dia nak berlepas diri lagi daripada Allah? Tidak. Kan? Dia jaga perilaku kelakuan dia, buat yang betul, tinggalkan yang salah. Cukup-cukup dah yang lepas-lepas dengan taubat tu. Baik. Apakah engkau tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah itu harus berpisah dengan segala-galanya selain Allah? Kerja buat harian dia buat, tapi hatinya gantung dengan Allah, bukan gantung dengan manusia. Hubungannya, muamalat, munakahat, kehidupan segala benda tu berjalan macam biasa, tapi hatinya tak putus daripada Allah. Jalannya zikir, sir dalam hati. Dia berzikir Allah, 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 Allah. Tak terkira bilangannya. Sama dengan kelipan mata lah. Satu hari berapa kali kelipan mata tuan-tuan? Ahli falak buat kajian. Kalau tak silap ana 700,000 kali. 700,000 ke 70,000 kali sehari. Macam tu lah. 70,000 rasanya. 70,000 kali sehari mata kita berkelip. Betul kan? Bukan kita setting, tak. Fitrah Allah Ta'ala yang setting siap-siap untuk kita. Baik. Kerana dia telah yakin bahawa semua makhluk itu akan menyebabkan hijab di antaranya dan Allah. Orang yang berlepas diri daripada makhluk, dia masih berurusan.
tetapi hatinya tak lekat dengan manusia. Serah keputusan daripada Allah. Ya Allah, ni aku hantar dokumen tender ni. Aku tak suap orang tu, aku tak suap orang ni. Dengan izin kau dapat tender ni kat aku, dapatlah. Tak dapat, tak dapatlah. Kan? Gitu kan? Ujian kesabaran ni. Memang kena lalu? Ya, kena lalu. Tak boleh nafi. Gitu kan? Oh, nanti tak dapat tender ni sebab tak hulur kat orang. Keputusan siapa yang pegang? Manusia ke Allah? Allah Ta'ala yang akan gerakkan hati manusia. Allah Ta'ala boleh gerakkan tiba-tiba orang yang berada dalam jabatan tu semuanya kena tukar. Ataupun ada yang kena tindakan tata tertib. Sebab sebelum ni menyeleweng, ganti dengan orang baru. Kebetulan masa itulah tender itu akan dibentangkan. Tiba-tiba dapat keputusannya pada orang tu. Tuan-tuan, contoh. Kita buat contoh lah kes-kes yang pernah berlaku. Satu jabatan tu, satu unit tu semua kena tukar. Bila orang HQ datang turun buat siasatan, pom, habis. Semua perasuah ditukarkan. Saya tanya balik, tak sepatutnya ditukarkan. Kenapa cik? Sepatutnya diberi tindakan, ditamatkan perkhidmatan. Kalau tukar, dia buat lagi kat tempat lain. Tak nak ceritalah agensi mana. Tapi maklumat tu sampai pada Ana sendiri. Sebab pegawai yang terlibat pun dia juga mengadu pada Ana bagaimana nak ubah tempat dia tu jadi elok. Susah sebab penyakit daripada atas sampai ke bawah. Tu dia kan. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan harta ni. Bahkan ada yang terlibat balik daripada Mesir. Tak salah Mesir tu, yang salah tu engkau tu. Terlibat dengan rasuah zina. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan ya. Semua orang akan diuji, tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala jatuhkan diri kita dalam dosa ni? Itu hak Allah, betul? Hakikatnya. Pada sudut syariatnya, kita dilarang buat sekian. Kita disuruh buat sekian-sekian. Itu bahasa syariat. Kita kena berpegang dengan laras syariat. Hakikat daripada Allah, betul? Kerana hasil daripada taubat seseorang itu, daripada Allah Ta'ala jatuhkan ke dalam dosa tersebut, apa-apa dosa sekalipun, kemudian bertaubat, ia maka taksis iradat Allah, apa benda keinginan Allah, memaafkan, mengampunkan. Yang maha pengampun, maha pemaaf siapa? Allah. Maka sifat itu Allah Ta'ala terjemahkan bagi yang memohon ampun, memohon maaf, memohon taubat. Itulah dia. Maka kita nampak subhanallah, itu tujuan dia sebenarnya. Wahai kulam, wahai saudara. Tadi sebelum ni tuan-tuan dia ada cerita, apabila kita masukkan diri manusia dalam hati kita, terketepilah Allah. Bila kita memasukkan Allah dalam hati kita, terketepilah manusia ni. Maksud dia apa? Bila kita sibuk dengan orang, kita tak ingat Allah dah. Halal haram kita langgar. Tapi bila kita ingat Allah, walaupun kita sedang berkeliling dengan orang, kita tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang syubhat, maka kita jaga. Itu maksud dia. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mana majlis suluk, majlis zikir bersama dengan anak-anak muridnya yang ribuan tu, sebahagiannya muridnya berzikir dalam keadaan hatinya hadir, hatinya khusyuk. Dan sebahagiannya ada yang berzikir dalam keadaan hatinya lalai, ingat benda-benda lain, nak balik rumah, nak makan apa, kan, macam-macam masalah, duk ingat dalam keadaan sedang berzikir Allah, Allah, Allah tu. Ada juga yang lalai. Betul. Kita ni zaman kita apatah lagi. Ketika itu dibukakan pintu kasyaf, hijab-hijab dibukakan, diperlihatkan kepadanya bagi muridnya yang lalai hadir hatinya kepada Allah. Iblis kerumun, macam lalat mengerumuni bangkai. Keadaannya diperlihatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakala muridnya yang sedang berzikir hadir hatinya khusyuk berhadap dengan Allah, maka dia tidak diganggu oleh iblis. Ya. Lantas apa jawapan guru? Berzikirlah walaupun hati kamu lalai. Berbanding kamu lalai daripada berzikir, langsung tak berzikir, confirm hari-hari kena hurung dengan iblis. Itu maksud dia, tuan-tuan. Orang yang berzikir, hatinya tidak hadir, tetap ada faedahnya walaupun sedikit. Yang paling berfaedah, orang yang berzikir dengan hadir hatinya, confirm. Yang paling rugi, orang yang langsung malas berzikir.
Tuan-tuan, itu ya. Baik. Wahai gulam, wahai saudara, jangan bermalas-malas. Kerana orang yang malas itu sentiasa akan terhalang jalannya dan menyesal. Dan penyesalan itu sama dengan belenggu yang dipasang di leher, terjerat di leher sendiri. Macam tu tuan-tuan ya. Kena buang sifat malas. Malas belajar menyebabkan jahil. Membiarkan diri jahil itu dosa besar. Beramai orang yang solat dalam keadaan jahil. Dia mengangkat takbiratul ihram ketika imam sedang takbiratul ihram, dia pun sama takbiratul ihram dengan imam. Batal solat dia. Kerana wajib dia mengikuti imam, setelah imam selesai takbiratul ihramnya, barulah si makmum takbiratul ihram. Ni pun ramai orang tak lepas lagi. Tu. Ada juga yang apabila imam rukuk dia pun serentak. Imam bangun i'tidal dia pun sama. Dia menyangkakan mendapat ganjaran 27 kali ganda. Lah, tak dapat. Solat dia sah, tetapi dia seumpama orang yang solat sendirian. Begitu juga hal ketika mana memberi salam. Tiba-tiba dia bagi salam dulu, imam terkemudian, kan? Maka dia tak dapat 27 kali ganda, dia hanya dapat single saja. Rugi? Rugi. Sebab itulah pentingnya ilmu dan beramal dengan ilmu dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tiga ni dilalui dengan betul, dihadapkan kepada Allah, datang ilmu yang baru, maka kita beramal pula dengan ilmu yang baru, ikhlas lagi sampai satu tahap. Oleh kerana susah payah kita menjalani jalan ilmu tu, berulang-alik kan, keluar gelap balik gelap, Allah Ta'ala hadiahkan ilmu yang kita tidak perlu belajar, namanya ladunni. Tapi benda ni bukan senang-senang nak dapat, mujahadahnya ketat. Macam tu tuan-tuan ya. Dan orangnya orang yang bukan suka cakap sana cakap sini, dok. Kalau dia dapat ilmu tu, dia diam saja. Tapi bila orang bertanya, dia tahu jawab. Wahal dia tak belajar pun, tapi dia jawab tu betul. Tu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang mengaku aku mendapat ilmu laduni, itu poyo. Tu namanya ditipu oleh iblis. Ya. Kerana pantang larang orang yang mendapat ilmu yang laduni ini secara betul ni, sebenarnya ni tak boleh dikhabarkan kepada orang lain. Maknanya kalau dia kata dia dapat tu, palsu, pembohong, kena main dengan syaitan lah. Gitu tuan-tuan ya. Baik. Sikit lagi. Hendaklah engkau memperbagus amalanmu sebab Allah Ta'ala telah memperbagus kurnianya buatmu sama ada di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan, di dunia ni sekarang ni kita berada pada umur kita berapa? 40, 30, 50, 60, 70 yang ada kat sini. Dekat-dekat 80 pun ada. Sikit punya banyak Allah Ta'ala bagi nikmat daripada kita kecil. Subhanallah. Tak terkira, kita tak terkira langsung. Dengan adanya mak, adanya ayah sekolahkan kita dan sebagainya. Ada sebahagian kita ayah dah tak ada dah, tapi pak saudara take care tentang kita. Kadang-kadang kita diasuh di rumah anak yatim. Orang yang menjaga tu punya asuh, punya didik, sampailah kita membesar. Kita tak ada mak, tak ada ayah, tapi ada orang lain Allah Ta'ala hantarkan gantinya, kan? Bangkit bangun daripada sekolah anak yatim tu, belajar menjawat jawatan yang bagus. Tiba-tiba belajar lagi sampai ada doktor pula tu. Walhal dulu mak ayah pun tak ada. Walaupun dalam keadaan seksanya waktu kecil, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat sampailah kepada umur sekarang. Tu salah seorang sahabat Ana lah, dah jadi GM dah jadi General Manager. Masa dia umur 8 tahun, ayahnya dilanggar lori balik daripada surau. Itu tuan-tuan, jadi anak yatim dia. Mak pun tak mampu nak jaga, hantar rumah anak yatim. Belajar-belajar di rumah anak yatim tu sampailah dapat diploma, sampai dapat degree, sampai dapat master, dapat PhD pula. Sekarang GM, General Manager Tenaga Nasional Berhad. Kan? Subhanallah, nikmat Allah Ta'ala bagi banyak. Bagaimana ibadat kita terhadap Allah dah bagi banyak ni. Apakah amalan kita duduk tahap yang lama atau bertambah baik? Kita sendiri tahulah diri kita masing-masing. Maka perbaikan, tambahkan ia
sebagai bekalan menuju akhirat gitu. Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullah pernah berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami serba baik." Sebenarnya dia hendak mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang baik." Tapi dia malu kan gitu. Lisan dia tak sanggup nak sebut. Ya, siapa yang sudah rasa, maka kenallah dia. Sudah rasa apa? Pengenalan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Daripada orang yang tidak ada apa-apa, Allah Taala bagi satu demi satu nikmat tu. Kan, dalam keadaan kita dapat nikmat, sikit punya banyak salah yang kita buat pada Allah. Nikmat tangan yang Allah Taala bagi, ambil rasuah. Nikmat tangan yang Allah Taala bagi, pergi tumbuk tanpa orang. Nikmat tangan yang Allah Ta'ala bagi, pergi sign benda yang tak patut kita claim, tipu sana, tipu sini dan sebagainya. Kan, sign tu masuk poket kita rupa-rupanya. Ada kelingking berkait rupa-rupanya. Subhanallah. Semuanya akan dibentangkan suratan amal itu. Gitu kan. Pergaulan yang baik dengan orang ramai dan muafakat dengan mereka sesuai dengan batas syariat. Kita bergaul dengan orang ramai, dengan jiran tetangga, dengan rakan sekerja, dengan bos, dengan anak buah, penyelia, dengan orang bawahannya, tak kira lah. Tetapi batas syariatnya itu dijaga dengan baik. Baik. Dan keredaannya memang bagus, lagi diberkati. Nak kena jadi orang yang berkat amalan dia ni, kena jaga benda ni. Kan? Kena jaga hubungan ni. Tetapi jika pergaulan itu dengan melanggar batasannya dan tanpa keredaannya Allah Ta'ala, tentu tidak bagus dan tidak ada kemuliaan padanya. Walaupun dipuji oleh orang, bos aku ni best, bos aku ni memang best, kan? Buat apabila annual dinner, buat tari menari, joget-joget sana, joget-joget sini. Staff pun kami seronok lagi. Buat pertandingan pakaian beragam lagi, kan? Tema Bollywood lagi, taruh nanda apa semua taruh, kan? Habis gelincir akidah. Ni potu namanya ni, taduk calik tu. Tu namanya potu. Satu lagi mungkin nyalakan api di Bali tu. Itu pun tak boleh. Matashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia adalah seperti kaum itu. Tak boleh. Kalau pakaian budaya, is okay. Tapi tengok pakaian itu apakah menutupi aurat atau tidak. Kalau tidak menutupi aurat, it's not okay. Tak boleh. Gitulah. Ni orang kita sikit-sikit beransur-ansur masuk ke dalam lubang biawak, kata Nabi SAW. Ikut telunjuk golongan kafir, kan? Ikutlah apa benda situasi sekalipun, termasuklah apa yang disebut di dalam khutbah Jumaat baru ni. Memang power punya khutbah. Selama ni macam tak boleh berpolitik dalam surau, dalam masjid. Selama ni lah tiba-tiba keluar khutbah yang dah di-endorse. Ini siap ada lagi sebut manifesto bukan kitab suci. Ini memang betul-betul politik ni. Dah lama Sultan Selangor geram agaknya lah, kan? Keluar sekali. Beringatlah siapa yang kita nak pilih. Nak pilih golongan kafir ataupun golongan Muslim yang bersekongkol lagi dengan golongan si kafir yang kita dah tahu dah dia punya temberang, dia punya penekanan dia terhadap orang-orang Islam, campur aduk dengan institusi Islam, dia pun nak campur juga. Sangat kurang ajar namanya. Benda ni tak ada cerita lama, tuan-tuan, naik darah jawapan dia, kan? Slow down balik. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi pengajaran sebenarnya, tuan-tuan, ya. Dia dah bagi pengajaran, maka beringatlah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinan dia. Apa kerja buat yang kita buat tu, semuanya akan ditanya. Salah, diazab. Betul, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala reda. Gitu dia, kan? Jadi nak buat segala benda perkara tu, lebih-lebih lagi benda yang besar, istikharah lah. Istikharah. Minta dorongan Allah. Apa pekerjaan keputusan aku yang aku nak buat pada hari esok, ya Allah, pandukan aku. Bukan aku mengikut nafsu aku sendiri, hasutan-hasutan daripada sesiapa sahaja. Sokongkan bahkan lebih-lebih lagi daripada itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak pada malam ini. Pukul apa dah? Macam mana ni, cepat ke? 8-7 minit lagi, 2 minit.
Kita fikirlah untuk keselamatan agama kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita, semua sekali lah, negara kita. Situ dia. Baik. Wahai gulam, tebarkan jaringan doa dan kembali kepada redha. Minta dengan Allah. Jangan malas berdoa. Jangan jadi macam Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belah. Dia kata Nabi tak ajar berdoa ramai-ramai. Habis tu kau kenapa tak doa seorang-seorang? Tu kau balik tu kenapa? Kau balik tu kau berdoa tak? Nabi tak ajar berzikir ramai-ramai. Tuan-tuan, kalau kita tak berzikir ramai-ramai, budak-budak yang datang tu pun dia tak tahu bagaimana cara berzikir. Ulama buat kerana apa? Dia tahu masa hadapan apa yang akan berlaku. Maka dia buat. Datang ulama-ulama baru ni perasan. Semua berdalilkan Nabi tak buat, tak boleh buat. Bida'ah. Kita tanya, apa hukum zikir? Bida'ah katanya. Itu bukan hukum. Hukum harus halal, sunat, makruh, haram. Itu je. Apakah dia nak kata zikir tu haram? Tak berani. Jangan poyo sangatlah. Kau nak balik-balik. Jangan meracuni orang lain yang nak berzikir, yang nak berdoa. Orang yang malas berzikir adalah orang yang buruk adab dengan Allah. Orang yang malas berdoa adalah orang yang takbur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita jadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.